Seni ukiran kayu di Malaysia ini amat sinonim dengan identiti sesebuah masyarakat Melayu. Hal ini kerana ia telah lama wujud sebelum kedatangan pengaruh Hindu sehingga kedatangan Islam di negara ini. Seni ukir merupakan antara cabang seni dalam produk klasik warisan masyarakat Melayu. Negeri Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Melaka merupakan antara negeri yang menghasilkan seni ukiran kayu kerana negeri tersebut mempunyai tenaga pakar yang banyak. Bentuk barangan seperti alat muzik, perabot, bangunan dan sebagainya ini terhasil daripada kemahiran, ketinggian ilmu dan kerajinan tangan seseorang karyawan tersebut. Di Malaysia, terdapat kira-kira 3,000 spesies sumber kayu yang berpotensi untuk dijadikan bahan utama seni ukiran walaupun ia dianggap sebagai industri desa. Seni ukiran kayu di Malaysia ini amat sinonim. Desa ukiran kayu dibina di kawasan Istana Tengkulung yang dibina oleh Tengku Cik Haji bin Tengku Hitam, iaitu Raja Besut yang keempat pada tahun 1875. Desa ukiran kayu ini juga merupakan seni bina rumah, iaitu rumah baru dan lama yang mengekalkan seni bina tradisional untuk pusat dinamik perusahaan kraf tangan terutamanya seni ukiran. Desa ukiran kayu ini dibina pada awal tahun 2005 dan telah siap pada bulan Jun 2007 dan dibuka secara rasmi pada 21 Februari 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Quratul Ain Atira binti Ibrahim, C19A0866. Saya ingin membentangkan mengenai alat yang digunakan untuk ukiran kayu dan motif atau corak pada ukiran kayu. Yang pertama, saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai alat untuk mengukir kayu. Yang pertama, alat mengukir iaitu pahat pengukur, pahat penyilat, pahat sisir, pahat kol dan pahat pangon untuk mengukir kayu. Untuk mesin kayu pula ada 5. Yang pertama, anchor radial machine, mesin larik, band saw machine, jointer planer machine dan table saw machine. Anchor radial machine untuk memotong kayu sederhana. Mesin larik membuat ukiran larik dan membuat permukaan cokma pada bahagian atas permukaan kayu. Band saw machine untuk memotong kayu yang lebih besar, contohnya membuat kerusi atau meja. Jointer planer machine pula untuk memotong bahagian sisi kayu. Table saw machine memotong kayu sisi bagi sama bentuk. Motif dan corak biasanya masyarakat menggunakan motif dedaun atau pucuk rebung. Tetapi apabila berlaku peredaran masa, motif atau corak pada ukiran kayu telah berlaku perubahan dan menggunakan motif moden seperti bunga raya, bunga matahari, bunga mawar, orkid, teratai dan sebagainya. Sebagai contoh, masyarakat sekarang lebih menyukai motif bunga bagi menampakkan rupa tampak yang lebih menarik. Seterusnya pula adalah proses dalam menghasilkan ukiran pada kayu. Pertama sekali, kayu yang sesuai akan dipilih terlebih dahulu. Kebiasaannya, proses dalam menghasilkan produk ukiran kayu ini akan menggunakan sejenis kayu iaitu kayu meranti, dan seterusnya kayu ini akan diketam terlebih dahulu. Selepas kayu itu diketam, lakaran corak pula akan dilukis di atas kayu. Setiap lakaran diolah mengikut kesesuaian saiz dan kuantiti bagi menampakkan seni dan corak dan kehidupan sesebuah lukisan itu. Setelah lakaran siap, lukisan itu akan dirute bagi membentuk struktur pada bahagian yang timbul dan tenggelam. Kemudian, lakaran pada kayu tersebut akan diukir mengikut jenis ukiran. Ukiran tersebut akan dihasilkan dengan menggunakan teknik iaitu teknik menyilat yang sesuai mengikut jenis ukiran. Contohnya, teknik ukiran tembus bersilat diukir dengan menimbulkan bahagian lengkungan yang menindih serta menenggelamkan bahagian yang tertindih. Silat merupakan istilah bagi menunjukkan bahagian yang timbul dan tenggelam. Kebiasaannya, proses ukiran ini akan menggunakan corak ataupun bentuk seperti awan larat, corak silang dan juga simetri. Setelah sahaja proses ukiran ini siap dilakukan dari awal hingga akhir proses,
Proses kemasan pula akan dilakukan, iaitu dengan mencantikkan lagi ukiran. Proses kemasan ini akan dilakukan dengan menggunakan dua kaedah, iaitu menggunakan kertas pasir ataupun menggunakan daun mempelas untuk melicinkan corak pada ukiran. Proses mengilatkan ukiran juga boleh dilakukan dengan menggunakan shellac, varnish ataupun pewarna kayu. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Kavya Ana Perempuan Permal bernombor matrik C19A0158. Hari ini aku akan membentangkan tentang cadangan untuk memelihara seni ukiran kayu di Kampung Raja Besut, Terengganu. Langkah pertama ialah melalui pendidikan. Seharusnya pihak kerajaan bertanggungjawab untuk merencana dan membiayai segala aktiviti seni ukiran itu sendiri. Melalui sistem pendidikan, penerapan berkaitan, Universiti Malaya 248 ukiran perlu dalam satu sukatan pelajaran seperti dalam subjek pendidikan seni. Di peringkat tertinggi, kajian yang lebih mendalam terhadap seni ukiran Melayu perlu dijalankan dan diberikan sokongan sama ada di IPTA atau IPTS. Langkah kedua ialah melalui badan-badan NGO. Badan-badan berkanun berkenaan khazanah seni yang ditubuhkan sebagai agensi kerajaan seharusnya memberikan usaha untuk menggali dan mempopularkan semula khazanah lama itu. Sekurang-kurangnya masyarakat dapat menikmati semula pengalaman dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu, sekaligus mengiktiraf teknologi yang dicipta oleh orang-orang terdahulu. Langkah ketiga ialah melalui media sosial. Ia sebagai sebuah pihak media massa turut juga membantu usaha pihak-pihak tertentu dalam memelihara dan memelihara warisan khazanah seni. Sebagai usaha ke arah aktiviti-aktiviti pengekalan warisan khazanah seni ukiran kayu, langkah ini dilihat sebagai salah satu langkah kepada pengekalan warisan khazanah seni yang berbentuk kerja-kerja pendokumentasian. Dengan adanya usaha pendokumentasian ini, orang ramai bukan sekadar mengenali jenis khazanah seni yang negara kita memiliki, malahan juga dapat mengetahui maklumat mengenai khazanah tersebut. Program-program menjejaki budaya seperti ini perlu diperluaskan meliputi kesenian Melayu. Cadangan keempat adalah melalui peranan individu. Langkah yang paling asas yang boleh dilakukan oleh setiap individu adalah meletakkan ukiran di rumah kediaman masing-masing. Walaupun kosnya agak tinggi, tetapi inilah salah satu cara untuk menunjukkan tanda sokongan dan cintanya kita terhadap seni ukiran kayu. Kelima adalah melalui penumbuhan kandis. Melalui institusi pemeliharaan khazanah seni warisan Melayu seperti penubuhan kandis merupakan antara langkah dilihat paling berkesan. Ini kerana antara punca seni warisan Melayu hilang adalah kerana tidak ada institusi yang khas atau khusus bagi memelihara seni ukiran. Pendokumentasian terhadap ukiran itu sebenarnya dilihat lebih bernilai dari sekadar peninggalan artifak. Pendokumentasian yang lengkap merupakan bahan yang baik untuk mencapai ilmu berkaitan ukiran kayu ini dari satu generasi kepada generasi yang lain. Langkah ke-6 pula melalui kempen. Mengadakan kempen atau bulan seni ukir juga merupakan satu langkah untuk menarik minat dan menambah pengetahuan kepada masyarakat terhadap seni ukiran kayu. Ini mengembangkan seni ukiran ini, masyarakat seharusnya menyokong program seperti ini. Yang terakhirnya adalah melalui pameran dan jualan. Mengadakan pameran dan jualan kraft tangan pada setiap tahun, usaha pusat kraft tangan mengadakan bengkel atau seminar tentang sejarah, proses pembuatan, kegunaan dan sebagainya tentang seni ukir ini perlu diteruskan. Ini merupakan salah satu langkah kaedah pencapaian maklumat kepada pelancong dan rakyat tempatan
yang berkesan. Membeli sambil menimba ilmu. Kesimpulannya, kajian ini dapat memaparkan secara jelas kebijaksanaan orang-orang Melayu terdahulu dalam bidang seni ukiran kayu. Perkara paling asas yang dapat dibuktikan dan dijelaskan adalah orang Melayu mempunyai daya kreativiti dan pemikiran ke arah hasil kesenian yang bermutu tinggi, cantik dan menarik. Hasil kerja ukiran yang digabungkan dengan keseluruhan pemikiran dalam pelbagai reka bentuk telah berperanan sebagai hiasan dan menjadi perlembagaan kepada sesuatu hasil karya tersebut. Hasil seni ukiran kayu tersebut bukan sahaja dilihat sebagai satu pencapaian dalam hasil kerja hiasan, tetapi harus dilihat sebagai ungkapan kerjasama antara pengukir, pembekal bahan dan juga kerja-kerja ukiran kayu berkenaan. Kesimpulannya, kajian ini dapat memaparkan secara jelas kebijaksanaan orang-orang Melayu terdahulu dalam bidang seni ukiran kayu.